Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hari tiga cerita. Sir. So 3 hari, 2 hari ni agak kesibukan. Tak sempat langsung nak bercerita. Rasa macam kena kodor lah kan. Kata kodor ni, teringatlah kalau kata kodor ni, maksud dia kita benda tu benda macam benda yang wajib tak buat kena kodor. Tapi sebab nak cerita ni bukan benda wajib kan, tapi sebab dah terbiasa daripada start awal PKP tu kita ada bercerita satu hari satu cerita. So ni nak bercerita juga, berkongsi. Alhamdulillah hari Selasa itu Selasa Rabu. Selasa My KL so perjalanan My KL tu Alhamdulillah bawa 184 bungkus nasi lemak dah. Nasi kandang Rafi bawa pergi ke KL. So dalam perjalanan tu sebab nak bagi depa sampai awal, mungkin dah terlewat kan. Dah sampai tiba-tiba kena tembak dengan siapa? Kena tembak. Ni cerita pertama. Kena tembak dengan polis. Jadi masa keluar-keluar tu kena saman. Bila kena saman tu terus teringat satu cerita. Cerita ada pelumba kereta, bukan lumba, jadi dia suka bawa kereta, suka duk race tau. Duk race sekali, suatu hari dia nampak ada orang cucuk di belakang dia kan. Sekali kereta ni main cucuk, dia pun tak puas hati, dia pun ligan. Bila ligan, tu rupanya kat depan tu ada roadblock tau. Jadi polis nak tahan, dia pun ni yang geng-geng tu terlepas kan. Bila terlepas, ada beberapa orang ni yang dia ikut nak race juga tu, dia kena tahan. Dia seorang yang ikan dah. Kereta polis duk ikut. Dia kena tahan juga. Bila dia kena tahan, lepas tu dia tak puas hati lah. Dia kata, "Polis, sebab apa tahan saya seorang? Sedangkan kami race 3 biji kereta. Kenapa tahan saya seorang?" Lepas tu polis tu terus tembak dengan dia. "Hang pernah pergi mengai tak?" Kan? Kata, "Tak pernah." "Hang pernah menjala tak?" "Tak pernah juga." "Hang tahu tak macam mana ni?" Dia kata, "Tahu." "Okey, nak tanya hang, dalam sungai ataupun dalam tasik yang hang duk pergi menjala tu, kan? Tanya hang ada berapa banyak ikan?" "Ada banyak lah." "Hang dapat semua ikan ke? Kalau hang pergi mengai, hang dapat semua ikan ke?" Dia kata, "Tak lah, dapat apa yang dapat lah." "Macam tu lah kami. Mana dapat kan, itulah rezeki kami." Kan? Ni hampa pergi duk race tu apa? Nak abang apa? Penjarahan pertama apa? Ada kalanya kan, tak semua yang kita nancang, tak semua yang kita nak tu akan dapat. Tapi kadang-kadang akan dapat benda yang tak disangka-sangka. Contoh dah, kita dapat berkongsi rezeki bersama abang-abang polis. Tu satu kisah dia kan. Bukan abang apa, dalam ni kena ikut peraturan lah. Jangan duduk berderah tak tentu pasal kan, buat laju tak tentu pasal, ikut law yang ada kan. Kita ni dah ada undang-undang, ikut undang-undang lah. Kadang-kadang kena. Tu satu cerita pertama. Cerita kedua, nak cerita pasal satu kisah di mana ni kisah ni kan, dia sebab teringat masa semalam ada share, masa ada seorang ni, masa ke akhirat esok lah, bila kita dinaikkan, dibangkitkan kat padang mahsyar esok, kita dah tunggu lama. Allah sengaja biar kita tunggu lama sampai kita tak tahu, takut gila-gila ni, takut dengan dosa kita. Bila kita dah bangun tu, bila bangun daripada kita sebelum sedap kan, ada orang tercelaka laku macam-macam kategori orang. Bukan nak cerita pasal tu, tapi nak cerita ada satu kisah. Ada seorang ni, dia memang melakukan dosa tau, tapi dia sangat-sangat takut dan sangat-sangat menyesali akan dosa-dosa. Jadi memang banyak dosa lah, sebab kita semua tahu nanti kat pada masyarakat nanti Allah akan tunjuk kat kita apa dosa kita buat, apa Allah akan pamerkan. Waktu tu mulut kita dikunci, tangan kita semua akan bercakap. Waktu tu akhirat nanti semua tubuh badan kita akan mendakwa kita. Jangan duk ingat mereka ni akan backup kita. Tak, mereka akan dakwa kita. Mereka kata tangan kita buat apa, mulut kita tak boleh cakap lah, mata kita buat apa, badan kita buat apa. Mereka ni akan dakwa kita ni. Lah ni mereka bersama dengan kita kan, tubuh mata kita, tangan kita ni, mereka ni akan mendakwa kita esok. Once mereka dakwa kita kan, waktu tu memang dah tak boleh buat apa dah, kita kena dakwa. Tapi ada seorang ni, manusia ni kan, time turn dia kan, Allah nak pamerkan kesalahan. Masa Allah pamerkan, Allah turunkan satu hijab tutup dia kan. Dan dia ni tak tengok, dia takut, ya Allah aku ni banyak dosa, ya Allah ampunlah aku, ya Allah aku menyesali. Dia betul-betul dia menyesali, dia takut betul-betul kan. Dia betul, ya Allah, betul Allah kata kat malaikat, hang tengok hamba aku, dia betul-betul menyesali akan dosa dia kan. Atau Allah kata, aku nak ampun dosa dia, Allah masukkan dia ke dalam syurga tau. Allah dah redha dah, Allah masuk. Dan waktu dia keluar tu, semua orang kata, "Wih, dia ni apa makam dia ni buat apa?" Sedangkan dia ni rasa dia ni banyak dosa dan Allah ampunkan dia.
So orang tak tahu yang apa yang telah berlaku kat dia tu, between dia dengan Allah, kan. Lepas tu kata Nabi, orang yang ditutup hijab tu, adalah siapa? Adalah orang masa kat dunia dia tutup aib orang, kan. Nampak tak? Kalau kat dunia, kalau kita dah tutup aib orang, kita dah nampak orang tu buat salah, kita tutup, tak mahu cerita pun. Kita tutup rapat-rapat, tak mahu bagi orang tahu apa kesalahan dia, apa dosa dia, apa silap dia. Kita tutup rapat-rapat dengan tunjuk yang cerita langsung, kan. InsyaAllah esok dekat akhirat Allah akan tutup aib kita. Kita tak tahu, kita kat dunia ni takkanlah. Kadang-kadang kita nampak ni, kita boleh cakap kat orang senang. Kita bawa dapat ilmu sikit, senang kita kata kat orang, ni salah, ni dosa, ni buat betul. Macam kita ni semua perfect pula, kan. Na'udzubillah. So cerita yang ketiga, itu pengajarannya apa? Pengajarannya, duduk kat dunia ni kita akan banyak dengar, kita akan banyak nampak sangat benda-benda yang tak betul. Nampak banyak sangat benda-benda yang kita tak tahu kesalahan dia, kita tak tahu, kita tutup tu. Dapat apa-apa yang macam kita sendiri pun was-was, kita pun tak dapat bukti, kita sendiri tak payahlah nak cerita, tak payah nak share, tak payah bertutup. Cukuplah kita sebagai orang terakhir yang menerima apa berita yang menampak macam aib. Cukuplah kita orang terakhir. Dan ketiga, tu pengajaran yang kedua, cerita kedua. Cerita ketiga adalah cerita hari ni lah. Hari ni mungkin tak tahulah KL ni cuti ke apa, kan, tak pasti. Sebab adik pergi kerja juga. Okay, tak apa. Nah, abang kata hari ni adalah hari Isra' dan Mi'raj. Yang ni tak mahu cerita lah, sebab abang pun bukan ustaz. So semua orang tahu hari ni ada hari yang kata apa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hari yang berlakunya peristiwa di mana Rasulullah SAW kan bertemu dengan Allah, daripada kota Mekah ke Masjid Aqsa ke Sidratul Muntaha. Waktu ni Nabi jumpa ada 7 langit. Nabi jumpa Nabi Adam lah, Nabi Isa lah, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Yusuf, Nabi Harun, apa semua ni. Last kali jumpa Nabi Ibrahim. Lepas tu sampai kat Sidratul Muntaha tu, kiranya malaikat dah tak teman dah. Nabi bertemu direct dengan Allah, dan kita semua dapat first kita dapat 50 solat. Semua tu semua orang tahu dah, kan. 50 sebab bila Nabi Musa kata, mak aku yang besar ni pun tak boleh buat, hampa yang kecil-kecil comel-comel ni lagi lah. Contohlah ayat macam tu lebih kurang. So pergi minta sampai tahap daripada 50 dapat 5, kan. Sampai Nabi Muhammad dah malu, dah dapat banyak dah, kan. Dapat kurang banyaknya tu, kan, dapat minta lagi, kan. Macam itulah peristiwa ni, ringkas je lah. Nak kena tahu lah juga general ni, kan. Di mana hari ni adalah hari 27 Rejab ni kita terima solat. 27 Rejab dah, kawan-kawan, nak habis dah Rejab Syakban, masuk Ramadan dah. Hari kita dah nak habis dah, kita nak minta apa dah, kan. Kita kena sedar yang kita dah berada di penghujung Rejab, nak masuk Syakban dah. Lepas nak masuk Syakban, kita dah masuk Ramadan. Adakah kita bersedia? Bulan Rejab ni, sebelum ni dah cerita lah, Rejab ni apa? Rejab kita tanam kita punya amalan-amalan kita, biar naik bukit pula, naik pokok di bulan Syakban. Di bulan Ramadan kita dah boleh tuai-tuai, kita akan rasa manisnya bila kita berjumpa Ramadan. Ulama-ulama dulu kata apa? Bulan Rejab ni kita kena tanam sambil kena dah tanam, dah cara sunat, puasa sunat ke, istighfar ke, solat, kita dah perbanyakkan, kita dah biasakan dah. Sebab apa? Nak bertemu dengan Syakban, kita nak ready, nak semai pokok tu naik cantik. Lepas tu bulan Ramadan kita ambil buah hasil. Waktu tu seronok, ada ganjaran berlipat-lipat ganda bulan Ramadan. Tu seronok. Waalaikumsalam warahmatullahi. Minta maaf 3 hari tak bercerita, hari ketiga. So ini berkongsi, kita share terus 3 cerita, insyaAllah. So cerita pertama tadi, cerita setiap apa rezeki kita, percayalah akan ada rezeki orang lain. Dan setiap apa yang kita buat tu, kan, kalau orang buat salah kan, bukannya semua orang akan kena tangkap, kan. Orang-orang yang terpilih, yang Allah sayang saja. Kedua adalah cerita mengenai orang yang tutup aib. Dekat dunia ni dia tutup aib orang. Dia nampak kesalahan orang, dia tutup, dia takkan cerita kepada orang. Cukuplah dia sebagai orang terakhir yang tahu, kan. Dan ketiga ni ada cerita Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu ni tahun kesedihan bagi Nabi. Sebab apa? Isteri Nabi yang sanggup berkorban segala-galanya sampai habaq kat Nabi, kan. Bayangkan saat isteri nak meninggal, dia dah sampai tak ada apa dah, sampai seorang jutawan kaya dah zaman tu lah, kan, hartawan apa semua, sampai sanggup tak ada apa, berkorban kat Islam, kat laki dia, kan. Bismillah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkorban segala-galanya sampai nak meninggal. Habaqkan Rasulullah, ya Rasulullah, kalau hang nak tak ada apa-apa, ambillah tulang-tulang kopi jual. Sampai tahap tu, kan. Orang lah ni
kalau ada duit sikit, nak kahwin lain jangan duk ambil nanti aku jadi hantu. Macam tu lah zaman lah kan. Auzubillah kan. Bukan cerita tapi nak habaq kata pengorbanan seorang isteri. Sebab tu Nabi sayang gila dekat Siti Khadijah ni kan. Bila kata sayang tu kan, sungguh-sungguh. Sebab tu orang Melayu kita ni kalau selalunya nak ikut sunnah, dia nak ikut sunnah yang nak kahwin banyak semua tu je kan. Tapi cuba ikut yang betul-betul kan. Bukan nak kata boleh, kalau mampu kahwin je lah. Kalau tak mampu tu kita stick betul-betul, kita faham konsep tu dulu kan. Faham konsep ni maksud dia Nabi sebelum dia nak kahwin tu dia betul-betul dengan Siti Khadijah pun ikut betul-betul. Suami pun nak kahwin lain pun dia tak fikir lah kan. Sebab apa? Dia ada isteri yang orang kata apa, all in 4-in-1 lah, semua dalam satu kan. Macam tu lah sampai dia sedih zaman tahun kesedihan Rasulullah. Dan Rasulullah dijemput untuk bertemu dengan dengan Allah. Yang tu nak kisah Isra Mi'raj tu, bila bertemu ni kena tahu basic cerita tu lah. Naik kuda, naik kuda pula naik buraj. Naik buraj tu daripada Madinah, daripada Mekah nak ke Masjid Al-Aqsa tu, jarak dikatakan lebih kurang 1200 km kan. Dalam satu hari macam tu ya boleh sampai. Lepas tu niat bertemu dengan Allah. Nak habaq kata peristiwa tu hanya orang beriman saja yang boleh percaya. Beriman ni percayalah, tak semua orang akan percaya. Macam itulah kita zaman kita ni faham konsep setuju sangat. So ni tak semua orang faham je kan. Tapi nak pada cerita kan, adalah kita ni hidup ni kita kena belajar faham dulu kan. Belajar apa, kita proses learning, insya-Allah proses satu-satu dan kita akan, bila kita faham konsep apa yang berlaku, peristiwa apa yang berlaku ni, kita insya-Allah hidup kita tu akan lebih indah kan. Kadang-kadang kita tengok kita tak ada apa pun, tapi sebab kita faham kehidupan ni, kita faham kenapa Allah wujudkan ni, sebab apa Allah ciptakan ni, kenapa Allah bagi peristiwa-peristiwa ni, kita akan rasa ya Allah manisnya aku hidup, ya Allah seronok, ya Allah. Peristiwa susah pun, peristiwa kita kena, contoh macam saya kena saman, saya kata ya Allah rezeki aku ada rezeki orang lain juga, ada mulut cara tu kita tak tahu kan. Allah nak cuci sikit hati kita, supaya kita tak rasa semua aku buat ni sebab akulah, tak kan. Ini perkongsian setiap apa yang berlaku buruk bagi kita, percayalah itu adalah yang terbaik rancangan Allah untuk kita. Kita boleh rancang baiknya, kita boleh buat sistem, kita boleh buat apa terbaik. Tapi kalau benda tu tak berlaku yang pun kita nak, kita kena percaya yang setiap yang berlaku tu adalah satu hikmah, satu benda yang Allah bagi yang terbaik untuk kita kan. Sebab Allah ni adalah apa yang kita sangka, itulah kita dapat. Kalau Allah bagi kita rasa buruk, tapi kita ya Allah mesti ada something yang best untuk aku ni, ya Allah baiknya, kita bersangka baik ke Allah, insya-Allah kita buat apa pun kita akan rasa manisnya hidup kita tu. Kita akan rasa ya Allah seronoknya aku hidup, ya Allah seronoknya aku buat ni, ya Allah seronoknya kan. Itu hidup ni kita kena ada ilmu supaya kita rasa manisnya apa yang kita buat. Tak kisah kita buat apa ke, solat ke, kita ibadah ke, kita sedekah ke, kita buat kerja ke, kita menanam pokok ke, kita buat apa aktiviti pun, kalau kita faham kan setiap peristiwa, ya Allah, contoh kita pergi kebun, ya Allah aku boleh sihat lagi, ya Allah bagi tenaga, aku boleh hidup udara segar lagi kan. Duduk kat KL ni, ya Allah sesak apa, yang pokok pun tak ada, apa panas, Allah aku duduk kat tempat yang tak semua orang nak, semua yang idam-idamkan macam tu. Ni dua orang kereta banyak, dua KL banyak kereta serabut kan. So tak tahulah, kita ni kena ada satu perasaan setiap apa yang Allah bagi kat kita, kita bersyukur kan. Kalau Allah bagi pun, percayalah buruk di mata kita itulah terbaik di sisi Allah, insya-Allah. So kita banyakkan berdoa. Ini bulan Rejab dah penghujung dah, kita kena make sure tanam macam-macam biji benih supaya pokok naik bulan Syakban ni kita dah ready dah nak tuai hasil pada bulan Ramadan. Supaya manis kita bertemu Ramadan ni, kita duduk kat masjid, kita duduk buat aktiviti apa-apa, kita akan rasa ya Allah. Nak cakap tu susah nak kata kan. Kalau teman-teman ada masjid, ada buat aktiviti buka puasa ke, ada tarawih ke, kita minta semua kan. Ni dengar cerita ada buka kota pergi haji, ya Allah ni nikmat tau. Nikmat yang Allah nak bagi kat kita. Siapa yang terpilih pergi haji tu, kita doakanlah mereka dapat pergi haji kan, dapat buat umrah balik. Kita minta, kita doa kat orang, tak apa, kita doa orang kebaikan, insya-Allah kebaikan yang mai kat kita kan. Kita nampak orang dapat nikmat, kita doakan dia selalu, walaupun dia nikmat, kita doa kat kebaikan kat dia. Walaupun di sisi dia nampak nikmat, oh besarnya nikmat dia kan, tak, kita
Kita doa juga, ya Allah, kau jadikanlah dia orang-orang yang beriman di sisimu, ya Allah, bagi dia banyak bersedekah, berinfak, ya Allah, berikan kefahaman. Kita doa, terjumpa apa kucing, kau jumpa orang susah ke, kita bagi, kan. Nampak orang ni kadang-kadang just share lah, bukan nak cerita nak kata aku ni baik, bukan nak kata abang ni baik ke apa. Ada kisah semalam, kebetulan dalam poket ada bayar parking apa tu, ada RM8. Lepas tu tengok makcik ni duduk cuci macam cleaner kan. Kata tahu lah, setengah orang kata macam takkan nak bagi RM8, RM3 kan. Tapi bagi makcik tu, bila bagi dia RM8 tu, dia rasa macam RM800 kot. Ya Allah, kita tengok dia apa macam, makcik, dalam tandas aku, sampai dalam tandas je berdoa. Kata makcik, dalam tandas ni cik, tak payah, orang kat luar je tanya, anak nama apa, tabak nama apa. Dia terus ya Allah. Dia dalam tandas pun dia baca doa kan. Macam tu tengah cuci tandas kan. Lepas tu kita pun niat ada bagi, tak apalah tolong apa kan. Mungkin makcik tu nak makan, kita pun tak tahu kan, just bagi kan. Kita niat nak bagi kan, macam on the spot. Lepas tu bagi, dia pun dia bagi dia RM8 tu macam besar gila kan. Kita kadang RM8 macam bagi kita lah, macam RM8 aku boleh buat apa kan. Tapi setengah orang RM8 tu macam 800 ke. Mungkin kita tak tahu, kita tak boleh nak letak diri kita, kita kena letak orang kat situ. Kalau kita letak diri kita, memang tak cukup. 1 juta pun tak cukup, 100 juta pun tak cukup. Sebab kita ada nafsu. So just tengok, terlebih cerita dah kan. So tak apa. So perkongsian, buat apa pun kita ingat, kita minta dah Allah redha kita. Kita buat apa pun, kita Allah bimbing kita. Kita jangan lupa, kita kena ada solat istikharah tu, kita jangan lupa, kita kena sentiasa buat. Sebab kita tak tahu saat kita keluar dari kita ni apa jalan. Kita kena setiap pun tu nak buat keputusan, nak ke kiri ke nak ke kanan, nak makan A ke nak makan B. Hari ni puasa, siapa puasa, alhamdulillah seronok. Hari ni hari Isra Mi'raj, hari ni hari Khamis, Nabi puasa Isnin Khamis. So itu peristiwa-peristiwa yang alhamdulillah seronok. Kalau kita rasa nikmat tau, kita rasa ya Allah, Allah pilih kita hari ni, Allah pilih kita untuk kita hidup. Sebab apa? Kata ulama, sebab kita ada banyak dosa yang Allah bagi can kat kita untuk kita bertaubat, bagi can kat kita untuk kita baiki diri kita, kita belajar tambah ilmu balik. Sebab kita nak duduk, nak bawa bekal ni, kita duduk ni, Allah bagi can kita bawa bekal yang banyak. Bila kita balik bertemu Allah, kita tak mau sebenarnya boleh kalau berkongsi cerita ni banyak benda kan. Sampai Ustaz cerita, Ustaz Sulaiman cerita, Tok Guru abang lah, dia cerita apa, dia kata masa matahari maghrib tu kan, ya Allah, orang ya, waktu tu orang dalam kubur, kalau kita boleh dengar, kita semua menangis, tak ada siapa pun mau jahat. Waktu tu semua menjerit semenjerit-jeritnya. Tak tahu dalam kubur tu kan. Tempat lain semua orang boleh teman, tempat lain semua orang boleh ikut. Ada satu tempat kalau pada masyar kan, kita ramai-ramai tau. Dekat syurga kat situ kita ramai-ramai, tapi dalam kubur kita seorang-seorang. Tak ada siapa pun dalam kubur, hanya kita. Bayangkan kita nak hadapi kehidupan kita ketika tu macam mana. Apa kita nak cakap apa, tak ada siapa. Amalan kita dah, sedekah kita, surah Al-Mulk kita, amalan kita dah yang nak bantu kita. Kalau kita tak jaga, kalau kita tak buat, Allahu Akbar, tak tahulah, kita minta kat Allah, minta Allah bagi kita yang terbaik. Kita kena ada rasa takut, kita kena rasa berharap, takut kat Allah, harap kat Allah. Tak ada siapa yang boleh bagi kat kita, hanya Allah saja. Allah nak bagi kita takut, bukan takut sebab Allah nak bagi kita berhati-hati. Bukan Allah nak kata Allah ni kejam. Macam kita lah, kalau rumah kita ada rotan, bukan kita nak rotan nak kita pun, tapi sebab kita nak abang buat salah, walik rotan kan. Jadi dia pun tengok rotan, dia pun takut. Macam tu lah juga kan, ni perumpamaan lah. Allah wujudkan syurga, Allah wujudkan neraka. Sebab apa? Syurga Allah nak bagi kita macam kita bagi reward lah. So siapa puasa walik bagi RM1 satu hari contoh. Siapa tak puasa walik rotan. Contoh kan. Tapi nak abang kata apa? Itulah syurga. Pahala orang buat baik dapat syurga, orang buat jahat dapat neraka. Kalau nak cerita hurai dia cerita macam berkait-kait banyaklah cerita pasal ada orang ibadah zaman Nabi, tak ingat Allah SWT, Nabi Daniel kot, dia beribadah sampai 800 tahun lebih. Sekali malaikat mahabak dengan dia, mahabak dia masuk neraka. Dia boleh habang apa? Habang kat malaikat, habang kat Allah, aku redha aku dimasukkan neraka. Agak-agak kita lah, kita hidup 50 tahun ke 70 tahun kan, kita dibuat ibadah, tak buat benda lain, kita semayang sedekat semua, tiba-tiba malaikat mahabak dengan kita, kata hang masuk neraka. Allah kata hang masuk neraka. Kita mesti apa dah buat apa dah, kita mesti macam tu kan.
Tapi sebab apa? Sebab kita buat, kita nak sesuatu. Tapi macam ulama ni dia buat apa? Kerana nak dapat redha Allah. Dia kata apa? Kalau Allah masukkan aku ke dalam neraka, aku redha. Walaupun dia ibadah dah lama. Itu kita ni kat mana kan? Kat mana kita berada? Kan? Adakah kita buat kerana sesuatu? Kan? Adakah kita buat semua ni nak duit je kan? Kita buat semua ni nak nama je. Buat duit, tak dapat duit, marah. Buat ni tak dapat nama, malu. Buat apa pun. Tapi kalau buat kerana Allah, buat nak dapat Allah redha, kan? Tak ada benda-benda ni, tak ada hal-hal dunia, makhluk-makhluk ni tak ada. Kita tak ada masalah pun. Kita rasa, ya Allah, lapangnya hidup aku, ya Allah. Terima kasih, ya Allah. Yang penting hang redha aku, ya Allah. Aku tak ada apa pun. Kita tak ada apa pun. Semua ada lahir-lahir kosong, bogel kot kan. Ni nak balik jumpa Allah pun, tu pun Allah bagi diskaun. Allah bagi kita pakai keng juga, keng kapal juga kan. Kalau nak ikutkan, bogel juga. Memang bogel pun. Kan tak ada apa. Masa main dunia tak ada apa. Balik nak jumpa masa dalam kubur pun tak ada apa. Sama je kita ni tak ada apa pun. Wallahualam, panjang lah ni. Macam berbiak lah, panjang kan. Tu minta maaf, minta ampun. Mohon semua doakan saya diberi istiqamah, diberi kefahaman, diberi perlindungan. Allah lindung, minta Allah lindung, Allah terangkan jalan. Saya pun doa kat semua balik agar Allah beri kita kefahaman agama, faqihnya agama ni kan. Tak mahu kita salah faham banyak kan. Kalau zaman sekarang ni kita tengok ramai orang yang salah faham tentang agama tu, ikut faham kalau otak kita sendiri kan. Itu kita minta Allah simpang, minta Allah bagi kita faham betul-betul apa maksud Islam tu. Allah bagi kita ruang untuk kita pergi boleh belajar kan. Once kita dapat pergi duduk kat majlis ilmu, kita doakan sahabat-sahabat lain, doa jiran-jiran kita, adik-beradik kita, saudara-saudara kita agar dapat masuk ke dalam majlis ilmu juga, diberi kefahaman juga dalam beribadah juga kan. Kita tak mau kita seorang yang tak peduli dalam amal makruf nahi mungkar ni. Kita kena ajak juga walaupun dalam satu rumah kan. Kita kena jom pergi semayang, walaupun dia nak pergi semayang juga, jom pergi. Kita kena ajak juga supaya kita dapat juga amal makruf tu kan. Kita dapat pahala tu, amal tu, dapat benda yang kita mengajak orang buat kebaikan tu kan. Kalau walaupun benda tu orang tak buat, kita jangan buat benda ni, tak baik. Walaupun kita nak barakah tu, kita nak pahala nikmat tu kan. Kita cakap je, insya-Allah Allah akan bagi kita yang terbaik. Kalau kita minta ke Allah yang terbaik, kita redha, kita kena redha lah. Kita ni hamba dia. Kita pun kena redha juga tau. Kita kena bersyukur ya Allah yang kita ni terpilih menjadi manusia, terpilih menjadi umat Nabi Muhammad, terpilih menjadi orang Islam, terpilih pada iman. Orang kena ada nikmat. Nikmat ni tak ada kat mana. Berapa ramai orang Cina kat sini, berapa ramai orang bukan Islam, orang yang tak ada benda-benda yang macam kita ada. Ni nikmat. Kalau kita rasa ni nikmat, kita kena bersyukur, kita kena redha juga, ya Allah kan. Dalam amal surat ada doa tu kan. So kita seronoklah, insya-Allah kita minta doa yang baik-baik ke Allah. Allah akan bagi yang terbaik untuk kita, insya-Allah. So salam Ustaz. Hari ni insya-Allah, hari ni saya nak ambil exam wasiat. Sebab kita tambah bidang baru dalam bidang wasiat. So hari ni nak ada kursus, lepas tu ada exam. Esok insya-Allah ada exam. Mohon doa bagi lulus kan. Exam pun boleh tahan juga, course ni pun boleh tahan juga. Tapi tak apalah, kita buat apa pun kena ada modal kan. Nak ambil exam pun kena ada modal. So nak main KL, belajar semua ni ilmu kena cari. Ilmu ni bangsa dicari kan. Tak faham, itulah ilmu. Belajar itu adalah ilmu. Kefahaman, nak bagi faham, bukannya kita tau. Bukannya sebab aku dah belajar, Allah kena bagi aku faham. Bukan. Faham ni hanya Allah beri kita faham. Bukan kita belajar, wajib aku belajar, aku dah buat kerja ke, aku nak dapat faham kan. Amin, insya-Allah. Terima kasih atas doa semuanya. So wallahualam. Salam satu hari 3 cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, insya-Allah.